mesyuarat rutin bulanan oleh Jawatankuasa Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, dan fokus mesyuarat kali ini juga adalah berkenaan dengan persiapan jentera pemuda UMNO dan Barisan Nasional untuk menghadapi PRN, Pilihan Raya Negeri Melaka, yang akan diadakan. Dan kita memperhalusi gerak kerja kempen kita, terutama dengan kenyataan ataupun SOP yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan kemarin berkenaan dengan larangan-larangan kempen secara fizikal dan pelbagai garis panduan dari segi kempen. Dalam konteks ini, kita di peringkat Pergerakan Pemuda UMNO akan pastinya mematuhi apa juga garis panduan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dan kementerian, kerana dalam kita nak memastikan kemenangan dan juga memastikan gerak kerja kita untuk menyantuni dan meraih sokongan undi daripada rakyat dan juga anak muda. Tetapi walau apa juga yang kita rancangkan, keselamatan dan juga soal kesihatan rakyat adalah menjadi keutamaan dan ia adalah lebih penting daripada segala-galanya. Jadi sebab itulah kita bincang tadi panjang berkenaan dengan pendekatan-pendekatan baru yang harus dilakukan dalam konteks jentera pemuda Barisan Nasional. Ya, antara pendekatan baru yang kita buat ialah kita menggandakan dan memperkasakan strategi digital campaign kita. Kempen melalui digital, yang saya kira ini mungkin satu, orang kata, blessing in disguise lah. Apabila kita berhadapan dengan pandemik dan kita melakukan ataupun terpaksa berhadapan dengan pilihan raya dalam suasana yang kita belum pulih 100%. Walaupun kita sudah mencapai hampir 95% herd immunity, maksud dia 95% seperti mana yang dikhabarkan semalam oleh Kementerian Kesihatan yang sudah pun divaksin. Tetapi hakikatnya dia tidak memberikan kita lesen besar untuk kita melakukan kempen secara konvensional. Seperti mana saya katakan, keselamatan dan juga kesihatan rakyat dan setiap pengundi dan juga jentera adalah keutamaan. Sebab itulah saya sebutkan tadi, a blessingnya antara perkara yang baik ialah kita harus melihat PRN Melaka ini sebagai salah satu medan bagaimana kita nak mempelbagaikan mekanisme kempen menggunakan wahana media yang ada. Sama ada media secara terbuka seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, maupun media yang aplikasi media, social media yang bersifat tertutup, closed application social media seperti Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang kita sudah mewujudkan satu pasukan khas untuk kempen pilihan raya ini, dan mekanisme ini, model ini yang akan kita gunakan untuk PRU ke-15 akan datang. Okey, itu kita serah kepada kepimpinan tertinggi lah. Bagi pemuda, bila sudah ditetapkan SOP ini, kita akan work within the framework yang sudah ditetapkan. Saya rasa itu tidak menghalau, walaupun sikit sebanyak kita rasa mungkin to our disadvantage, kerana jentera Barisan Nasional dan jentera pemuda ini memang, kalau kita lihat daripada siri-siri PRK dan di PRN Sabah, kita mempunyai struktur yang amat efektif untuk kita gerakkan kempen secara fizikal sebagainya. Tetapi seperti mana saya katakan, kita pun memikirkan soal keselamatan dan kesihatan rakyat sebagai keutamaan. Sebab itulah kita cuba untuk bergerak dan bekerja dalam kapasiti dan juga ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang lain tu kita serahkan kepada kepimpinan tertinggi lah kalau mereka, sebab ada hujah juga yang disebutkan oleh Bersih semalam yang saya nampak ada asasnya juga, kerana kita sudah pun dah mencapai sikit sebanyak 95% dah divaksin. Jadi kalau kita ada sedikit sebanyak SOP yang contohnya hadkan penyertaan dalam satu ceramah, mungkin 50% kapasiti, penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang mungkin boleh ditambah baik. Tetapi bagi kami pemuda, kita dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi, kita harus bekerja untuk dalam kekangan dan lingkungan framework yang ada. Ya.
we have been contesting alone for the past 60 over years as a Barisan Nasional. So on that pretext, I don't think we have that much problem. Of course, when we walk around visiting voters at the grassroots level, most of even our members are hoping that Muafakat Nasional can be, preserved. That of course our members are still very much expecting that UMNO and PAS can remain together. But it's all up to PAS because in our recent discussion with them, the most important thing is how to make sure that Muafakat Nasional will remain as a kind of collaboration. But of course, we have not decided yet because the Supreme Council will have its meeting on Thursday. So we just wait for the final decision by our leadership.